Hai, saya Ryan Bakri, penerima Anugerah Nonamen Social Media Influencer Award. Semangat channel dia buat! Actually, cakap pasal Melayu lah mula benda ni waktu PKP lah. Waktu PKP di mana saya diberhentikan kerja, saya balik ke kampung, saya berniaga. Jadi saya ada banyak masa terluang. Kat situ saya mula fikir, apa lagi yang aku boleh buat untuk jana pendapatan. So fikir balik, kalau buat video ni kalau menjadi ni boleh buat paid review. Kat situlah bermula dia. Pencetus idea ni, saya suka zaman-zaman era Vine dulu. Lokman Podolski, Adib Alex, Stir Production, banyak lagi lah kalau nak sebut kan nama-nama content creator dulu kan. So kat situlah bermulanya saya ni. Tapi idea sendiri lah, takkan tiru orang. Yang saya next ni saya nak bisnes lah. Mesti macam gitulah. So mana tahu sekarang orang suka lagi, kot lama-lama orang dah suan-suan kuku, orang dah tak nak, kita buat ke bisnes lah. Itulah dia. Tapi saya memang orang yang berniaga. Daripada keluarga yang berniaga. Macam tu. Kalau family saya dah selalu dalam bidang makan, saya tak nak bidang makan lah, saya nak lain. Saya nak mungkin bahagian clothing, baju-baju, apa orang panggil, streetwear. Streetwear. Macam gitulah. Itu mesti ada rasa. Tapi kalau kita fikir balik kan, kita ada keluarga, kita nak bagi makan, kita ada isteri nak dijaga. So itu yang menguatkan semangat. Fikir balik, bukan semua orang suka kita, betul tak? Tapi kalau kita tak dapat nak hadap benda tu, maknanya kita tak cukup kuat lah. Tapi alhamdulillah setakat ni, segala kecaman saya masih boleh lagi kali 10 ru. Tapi kadang-kadang sedih juga. Kecaman tu banyak je. Dari antara yang mencabarlah, nama orang kata, dia sampai kaitkan kata ayah ni sampai beri menyusahkan letak nama anak, padahal muka ni je pun nak nama orang putih. Kena. Sekali bapak-bapak kena. Banyak kata, kalau nak kata tu dia berkait dengan keluarga, itu je saya tak minat. Kalau cakap saya tak apa, tapi jangan sampai libat family, wife. Itulah. Kalau komen-komen pada saya macam biasa lah kan, orang kata apa, cringe lah apa semua kan, lame joke lah apa semua. Tapi this is Ryan Bakri, mesti bawa konten-konten nostalgia. Nak jadi influencer, nak jadi content creator kan di media sosial ni, benda bukan mudah. Sebab kita akan hadap banyak benda tau. Paling utama sekali, toxic lah. Komen-komen daripada netizen. Kadang komen yang membina okey, tapi antara komen-komen yang memberi kesan yang negatif. Macam saya sebelum ni, sebelum nak dapat kental tu, macam-macam jugalah hadap. Anxiety sampai pengsan, jatuh, hidung. Kalau tengok betul-betul ni bengkok hidung ni. Hasil daripada pengsan, macam-macam lah, depression, makan tak lalu, stres, bersendiri banyak. Bila lama kita nak bangkit balik tu, kita fikir balik, okey lah, aku fikir balik, kalau ada 10 komen, 1 komen tak suka, 9 komen yang suka, kenapa kita nak fikir yang 1 komen tu? Baik kita fokus yang dekat 9 tu. Itu yang buatkan saya lebih. Dan kita fikir kita nak cari rezeki ni untuk keluarga kan. So selagi kita sajikan konten-konten yang positif, why not kita teruskan kan. Cuma kena jauhi daripada sensitivity masyarakat. Itu dia content creator ni. Kena berhati-hati dekat situ. Saya tengok demand. Saya mula dulu saya buat random, saya buat macam-macam. Lepas tu saya start je dengan nostalgia content. Saya tengok itu dapat sambutan tinggi. Orang komen, teringatlah samalah ni kat situ lah.
Mula saya fikir cakap, okey, kita cuba bawa nostalgic punya content kan. So mungkin daripada hasil observation saya, observation masa orang putih. Mungkin tak tahulah nak cakap macam mana, dia lalu je kat kepala. Kadang-kadang benda ni berlaku, kadang-kadang kita tengah borak dengan mak kita pun jadi benda tu. Saya teringat, banyak kali mak aku buat macam ni. Mungkin relate dengan orang kot, buat list. Kalau macam saya buat list, saya ada buku tu. Saya kalau lalu je kepala tulis sebab ni kerja kita. Saya anggap ni sebagai kerja. Jadi saya walaupun konten yang simple saja, tapi saya tetap akan tulis sebab takutkan kalau hilang tak ingat dah, lupa nak buat konten kan. So saya tulis benda ni. Saya bukan apa sebenarnya. Saya buat konten macam ni, saya seronok tengok komen tu, dia lagi memberi benda tu jadi lagi best tau. Okey, konten saya simple. Okey, contoh kita buat konten nostalgic macam ni kan. Lepas tu komen tu, oh lah aku macam ni. Dia komen tu jadi lagi rancak, dia jadi lagi best. Itu je sebenarnya, kita dapat flashback balik, kita dapat ni balik. Itu saja. Komen yang menyentuh hati lah saya dapat. Macam terima kasih Ryan buat konten macam ni. Saya teringat momen dengan mak dulu. Benda tu yang jadi mahal sebenarnya. Mungkin daripada orang, mungkin setengah orang dia kata apa benda lah ni, tak lawak apa semua kan. Tapi sebenarnya yang saya create tu adalah momen kita sama mak, momen diri kita macam mana kita dulu. Tu dia. Saya buat konten yang apa, berkaitan dengan keluarga, dengan pengalaman kita, ragam masyarakat. Saya main yang macam gitu. Pendapat saya tak boleh lah macam tu. Lagi-lagi anak muda kan, yang baru habis sekolah, kenalah belajar. Kena belajar. Nak apa, saya content creator pun at least ada knowledge. Kena ada knowledge. Saya jadi content creator bukan sekadar buat konten saja. Saya ada susun. Okey, ke depannya aku ni macam mana? Okey, susun ni macam mana? Okey, aku tak boleh maintain dekat sini. Aku kena pandai pergi cari ruang sini, kena cari ruang sini. Itu dia plan. Dia ada knowledge tu, kena ada. Itu penting. Sebab tu bukan orang ingat jadi content creator, okey, boleh ni, tak apa, tak payah belajar, tak payah ni, tak payah pergi tu, tak apa. Kita boleh fokus buat konten je apa semua kan. Tapi kita kalau kita tak ada knowledge, kalau kita tak ada apa, silap kita sampai kat situ je. Lepas tu kita mati. Tapi benda tu pada saya belajarlah dulu. Itu penting. Belajar penting, menuntut ilmu. Itu bergantung pada diri. Kalau kita lebih pada benda yang tak elok lah dapat. Benda ni dia panggil algoritma ke apa? Ya, kalau kita banyak tengok benda yang tak elok lah jadi dia. Kalau kita tengok yang elok lah yang keluar. Macam tu je sebenarnya, atas diri. Pengalaman yang tak dapat dilupakan, of course saya dapat berganding dengan artis, pelakon, penyanyi, benda tu. Saya content creator, tapi bila saya dapat offer pergi ke lakonan, apa semua, itu saya rasa itu bonus besar bagi saya. Itu dapat mengukuhkan lagi personal branding saya. Benda tu lah penting. Sebab itulah saya kalau dapat je peluang pergi. Orang cakap lah saya perosak industri pun, tapi saya dah buat untuk hidup saya. Tapi yelah, kita buat benda yang baik lah kan. So bila diberi kepercayaan, director beri kepercayaan kepada kita, why not kita cuba. Kita mana tahu kat situ, dalam salah satu media sosial ni juga kita dapat mengetengahkan bakat kita. Mungkin apa yang director nampak pada saya, mungkin dia suka dari segi ekspresi apa semua. Sebab tu dalam konten ni pun penting. Bukan sekadar buat saja. Kita kena pandai main expression, kita kena pandai main tu, main ni. Kat situ ya. Bila dapat peluang tu, saya tak cakap banyak dah. Saya yes je. Sebab nak kukuhkan personal branding kan. Benda tu penting lah. Saya sebenarnya, idola saya yang saya jadikan contoh senario. Saya suka macam itu. Dia ada cerita rakyat dia ada lagu rakyat dia. Dan kita boleh guna lagu tu dalam konten kita, mungkin kita boleh guna lagu tu mungkin dalam cerita kita. Benda tu saya suka sebenarnya. Tapi ramai yang tu pun ramai orang kecam saya. Kata kau nak jadi senario lambat lagi. Dia orang tak faham. Yang kita sampaikan, kita jadikan senario tu idola contoh. Kita suka yang macam itu. Ada cerita rakyat, ada lagu rakyat. Itu lah maksud dia. Saya nak macam tu. Doa kalau saya mana tahu satu hari saya boleh hasilkan cerita saya sendiri kan. Amin.
Saya ni tak retilah sangat nak cakap kan. Tapi kalau awak tu dah ada kerjaya apa semua, kalau awak nak jadikan media sosial ni untuk part time, untuk content creator untuk part time, tak ada masalah. Boleh cari rezeki kat sini. Sekarang ni banyak. Kalau nak ikutkan, kalau nak kata vibe positif dia, orang suri rumah yang tak bekerja pun boleh buat. Boleh menjana pendapatan dalam media sosial kan. Boleh buat macam-macam ada sekarang. Dulu susah. Dulu tak macam sekarang. Sekarang ni kita ada macam-macam platform kita boleh gunakan. So sedikit sebanyak dapat membantu orang di luar sana yang mana yang nak keluar daripada, orang kata apa, nak keluar daripada kesusahan itu kan, kesempitan. Banyak sebenarnya. Tapi kalau yang mana yang ada ruang, ada peluang untuk pergi lanjutkan pelajaran apa semua, pergilah. Jangan sia-siakan, pergi. Sebab kat situ macam-macam ilmu korang boleh dapat. Macam-macam. Bukannya fikir orang kata apa, engineer je. Kalau nak kerja ni fokus. Dia ada macam-macam dalam tu belajar. Sebab saya pun belajar. Bukan saya tak belajar. Okay, saya belajar. Mak hantar belajar dulu. Saya lepasan ground handling management, aviation industry. Mestilah. Saya berasal dari family yang orang kata bukanlah senang kan. Ayah saya tentera laut. Mak saya suri rumah. Yalah, ayah saya tentera laut dulu, berapa je gaji tentera laut kan. Mak saya memang tak bekerja, mak saya meniaga kuih, meniaga laksa, nasi ayam apa semua kan. Ikut season. Kalau mak saya rasa rajin, ikut bulan ni dah jual nasi. Nanti yang ke depan pula buat mimi. Dia macam gitu. Saya ni dulu orang kata saya anak sulung. Saya anak sulung kepada 4 beradik. Saya dulu banyak main juga. Kerja banyak lompat sana lompat sini, banyak lompat. Kejap ni saya tukar macam-macam. Kalau nak tanya saya ni macam-macam saya kerja. Supermarket, kerja dalam site, offshore. Saya ni dulu banyak kerja melompat. Satu hari ayah saya pesan, "Long, sampai bila nak kerja macam ni, bila nak ada kerja tetap?" Ayah pun nak juga pergi umrah, pergi haji kan. Kat situ dalam. Yalah, kita kepala otak mainnya. Time tu pergi belajar. Lepas kena ayat orang kata ayat yang padu tu, ayat yang mendalam tu, buatkan saya tersedar. Time tu saya pergi sambung belajar. Saya masuk kerja. Seronok dah. Orang kampung, mak ayah saya, dia canang satu kampung. Anak aku kerja airport waktu tu. Tapi itulah, bila dah diberhentikan tu, bila diberhentikan sewaktu PKP tu, hati siapa je tak hancur. Balik dengan hati yang menangis, rasa macam seorang anak yang gagal. Balik niaga kuih. Tapi mak ayah saya tak buang saya. Dia masih menerima anaknya kembali. Tapi bila start saya mula dengan content creator tu, dia orang tak tahu lagi. Sebab mak saya orang Perak, ayah saya orang Pahang. Ayah saya waktu masih dalam servis, kami menetap di Perak. Jadi bila dah pencen, bila dah ni, ayah saya plan buat rumah dekat kampung dia, Pahang. Jadi bila dah siap rumah Pahang, ayah saya ajak mak saya duduk sana, duduk Pahang. Jadi saya yang duduk di rumah Perak tu. Saya meniaga seorang-seorang. Saya fikir macam mana lagi nak buat duit. Time tu trend ikan lagu. Saya belajar, buka. Saya cari macam mana cara nak breed ikan lagu. Buat, alhamdulillah menjadi. Saya ada 2 bisnes. Saya jual kuih, saya jual ikan lagu. Nampak? Businessman. Menjadi, alhamdulillah. Bila menjadi, saya tak cukup lagi. Biasalah, saya merasa tamak. Masih belum, saya cakap masih lagi banyak masa yang terluang. Jadi kat situlah bermula cetus buat konten. Bila dah buat konten tu, mak ayah saya tak tahu lagi. Saya buat. Lalu dekat media sosial orang tua saya, mak ayah saya. Start tu dia orang baru tahu. Mak saya di FB, mak ayah saya bermain di FB. Bila dia dapat tengok video saya lalu dekat FB, time tu dia baru tahu, oh ini TikTok. Mak ayah saya dah sanggup download TikTok. Dia orang okey je, dia orang support kan. Kadang-kadang dia orang bagi idea. Alung ingat tak mama pernah buat kau macam ni? Boleh jadi konten juga. Tapi sebenarnya perangai mak saya yang dalam konten tu, sebenarnya perwatakan tu lebih kepada opah saya. Saya ni cucu kesayangan. Opah saya ni, kalau korang tengok yang dalam konten tu, itulah opah saya. Kiranya perwatakan tu more tu opah saya punya ni. Dia punya vibe dia tu. Bila dah rasa macam boleh pergi lagi kan. Tu saya fikir macam saya rasa nak pindah ke kampung ayah saya. Sebab kat kampung ayah saya tu dia jenis yang sebatu. Lepas tu sebatu lagi baru rumah orang. Sebatu lagi rumah orang. Dia tenang sikit dekat situ, sunyi sikit. Yang dekat Perak rumah saya tepi jalan raya besar.
Kalau nak shoot je wow gitu. Dia jadi susah sikit lah. Tambah lagi saya bukan ada mic, pakai handphone saja. Bila dah survey tengok kat kampung ayah ni macam best pula nak buat ni. Itu yang saya pindah daripada rumah tu, saya pindah ke ni. So saya mulakan saya start konten-konten yang ni orang kata apa, kalau korang tengok yang konten-konten saya kat kampung, ada pemandangan hutan belakang, itulah kampung ayah saya di Temerloh Pahang. Kat situlah so mula mak ayah saya mereka positif lah. Bila kadang-kadang dia orang baca je komen-komen negatif, kadang yang komen pasal saya toksik apa semua komen-komen, tapi dia orang bagi nasihat. Ayah kata Along buat bodoh je, cakap Along buat tak tahu je, tak apa, abaikan. Kadang-kadang saya tak seronok, salah satunya kalau bila dia menghina mak ayah saya. Benda tu yang saya jadi macam tak suka, sebab dia orang memang okey kata kat saya tak apa, abaikan je, tapi saya memikir dia orang, perasaan dia orang. Itu yang saya fikir. Itu yang benda tu yang paling berat bagi saya sebenarnya. Bila kadang kita buat konten dengan mak ayah, orang komen pula yang menghina mak ayah kita. Tu jadi tak seronok. Kadang-kadang tu saya kadang stop buat dulu konten dengan mak ayah saya malas nak ni. Kadang saya buat dengan isteri pun, isteri kena kata isteri ni nak menumpang lah, popular lah apa. Bini aku. Kadang isteri pun kena kata nak menumpang lah, itulah ini. Kadang saya tak faham manusia ni, kenapa nak ambil benda tu terlalu berat, benda tu kan. Benda ni konten saya konten ringan je, konten yang flashback. Kenapa nak ni sangat, nak sampai kadang-kadang dia orang judge saya punya konten. Macam ni kau dah basi lah, macam ni konten macam ni. Saya macam, kenapa kau nak fikir benda ke arah sampai situ? Why not ambil je benda tu, benda ringan je. Kalau kau tak suka dah, tak payah tengok, tak apa, boleh block, tak apa, tak ada masalah. Tapi iyalah, manusia kan, kita tak tahu macam-macam orang. Dalam hidup saya pegang satu je, jangan putus asa. Ayat benda ni kita dengar daripada kecil lagi, jangan putus asa. Bila saya dah, ayat ni sebenarnya besar makna dia. Jangan putus asa, tu je. Selagi kau memberi benda yang positif dan kau tak sentuh sensitiviti masyarakat, teruskan. Kadang-kadang kita macam-macam diuji kan. Jadi saya pegang paling kuat sekali, jangan putus asa. Itu je, putus asa dan berusaha. Ayat yang simple yang kita dengar daripada kecil kan. Jangan putus asa dan terus berusaha. Kadang-kadang waktu kita rasa macam kita drop, sebenarnya time tu lah sebenarnya waktu untuk kita loncatan. Tapi kalau kita dah putus asa kat situ, habis lah. Sebab saya pernah lalui di mana saya rasa macam dah jatuh dah ni, orang dah tak nak tengok konten aku rasa aku dah tak boleh dah ni kot ni. Tapi cuba kita teruskan, boom dia pergi macam-macam, tiba-tiba dapat ini, dapat itu, dapat ini. Sekarang kita tak tahu. So jangan putus asa, berusaha. Semayang.